Assalamualaikum, nama saya Syafiqah binti Ayub, nombor metrik D202019595616. Pengenalan sukan petang. Perkataan petang adalah kacukan daripada perkataan Perancis iaitu pets, tangs, yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat yang menggambarkan keadaan bila mana seseorang yang bermain petang tidak boleh mengangkat kaki semasa balingan dilakukan. Petang adalah sejenis sukan yang menggunakan bol atau bola yang diperbuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan-peraturan tertentu. Kewujudan sukan petang dikesan semenjak tahun 1000 sebelum Masihi lagi apabila satu set bola batu telah ditemui di Turki dan satu lagi set bola turut ditemui di mahkam orang-orang Mesir pada tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba dikatakan bahawa sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Orang Rom merupakan orang pertama yang membawa sukan petang ini ke Marseille, Perancis kira-kira 2006 tahun dahulu. Walau bagaimanapun, sejarah yang tepat mengenai sukan ini tidak tercatat, tetapi terdapat bukti-bukti daripada cerita turun-temurun yang mengatakan bahawa sukan ini pertama kali dimainkan di Greek kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kewujudan sukan petang di Malaysia bermula pada tahun 1987 yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan yang khusus kepada orang-orang kurang upaya iaitu OKU. Pada pertengahan tahun 1989, sukan petang diperkenalkan kepada koperasi di Malaysia oleh Yang di-Pertua Angkasa iaitu Profesor Diraja Engku Abdul Aziz. Pada 22 Mac 1990, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak yang merupakan Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu telah merasmikan Majlis Perasmian Sukan Petang sebagai salah satu acara sukan negara di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya, Selangor. Pada tahun 1992, Pengetua Sekolah Rantau Petronas Kertih Terengganu iaitu Tuan Haji Jamaluddin bin Ali telah mengambil inisiatif untuk melaporkan sukan petang dalam kalangan pelajar dan staf sekolah. Pada tahun 1993, sukan petang telah diiktiraf sebagai salah satu acara sukan baru oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pada 24 April 1994, Kementerian Belia dan Sukan telah mengadakan seminar sukan petang yang bertempat di Universiti Melaya. Persatuan Petang Malaysia melalui Majlis Sukan Negara telah menghantar atlet petang untuk menyertai Sukan C dan Sukan Asia sejak tahun 2001. Kini, seluruh Malaysia telah mempunyai Persatuan Petang dan Malaysia mempunyai Persekutuan Petang Malaysia yang aktif menganjurkan pertandingan-pertandingan petang sepanjang tahun. Assalamualaikum dan hai, saya Nada Suana Asri akan memperkenalkan teknik-teknik dan cara bermain petang. Terdapat 4 teknik bermain petang iaitu pegangan bol, posisi kaki, posisi pointing dan juga posisi shooting. Terdapat 4 teknik pegangan bol iaitu 1. Menggunakan 4 jari tanpa menggunakan ibu jari. 2. Menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi tepi. Ketiga, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi hadapan. Dan keempat, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi belakang. Seterusnya adalah posisi kaki. Terdapat 3 posisi kaki iaitu kedudukan kaki separuh ke depan dan separuh ke belakang. Kedua, kedudukan kaki sama atau selari. Dan ketiga adalah kedudukan kaki setengah di hadapan dan setengah di belakang dan sedikit terbuka di bahagian belakang. Beralih pula kepada teknik pointing. Terdapat 3 pointing iaitu lontaran rendah, rolling, lontaran sederhana, half lob, lontaran tinggi, full lob atau high lob. Pada lontaran tinggi, kaedah yang sama untuk pointing berdiri digunakan. Pastikan lontaran anda menepati kawasan jatuhan bola, landing point dan menyeimbangkan kekuatan lontaran dan ketinggian bola. Akhir sekali adalah teknik shooting, di mana teknik shooting merangkumi shooting golek, rolling shooting, shooting jatuh sebelum, shooting tepat dan juga shooting tepat latihan atau carry.
Cara-cara bermain atau step dalam permainan petang. 1. Target permainan. Pemain melontar bola paling hampir dengan jet pembanding pasukan lawan. Kedua, komposisi pasukan. Permainan petang boleh dimainkan dengan 3 cara iaitu triples, doubles dan singles. 3 adalah penentuan memulakan permainan. Permainan boleh dimulakan dengan melamun shilling untuk menentukan pemain atau pasukan yang akan melontar jet. Keempat adalah memulakan permainan. Pemain daripada pasukan biru akan melangkah bulatan di dalam gelanggang. Pemain akan melontar jet daripada bulatan itu. Semasa melontar jet atau balls, kedua-dua kaki mesti berada dalam bulatan tanpa mengangkat kedua-dua kaki sehingga balls menyentuh gelanggang. Kelima adalah lontaran bola pertama. Pasukan biru akan melontar bola pertama ke arah jet seberapa dekat yang boleh. Pemain pertama daripada pasukan merah pula masuk ke dalam bulatan untuk melontar balls ke arah jet dan cuba mengatasi pasukan lawan. Keenam adalah pointing. Pemain melontar bola secara pointing sama ada roll, half lob, high lob dan lob penuh, mengikut skill untuk mendekatkan balls mereka dengan jet berbanding pihak lawan. Ketujuh adalah shooting. Kaedah memukul shoot balls pihak lawan yang berada dekat dengan jet supaya beredar jauh daripada jet. Jika berjaya, pasukan merah yang berjaya mengubah kedudukan, pasukan biru pula akan membuat lontaran. Jika tidak berjaya, pasukan merah akan memainkan bola lagi sehingga kedudukan berubah dan selagi bola masih ada. Setelah habis bola untuk dimainkan, pasukan lawan pula mengambil tempat untuk mengutip seberapa banyak mata sehingga habis end. 10 adalah penentuan mata. Pasukan akan mendapatkan mata berdasarkan bilangan bola pasukan yang berada dekat dengan jet berbanding pasukan lawan. Paling kurang adalah 1 mata dan maksimum adalah 6 mata. Akhir sekali adalah akhir permainan atau pemenang di mana pasukan yang mencapai 13 mata terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazli Meti Sazali, bernombor matrik D2020109563. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai peralatan-peralatan yang diperlukan untuk bermain petang. Pertama sekali, kita perlukan bola petang atau disebut sebagai bol. Bol ini berbentuk bulat yang diperbuat daripada logam dan berongga di bahagian dalamnya. Ia mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Bola petang ini mempunyai jenama tertentu dan ianya wajib mempunyai nombor seri bagi menyertai sebarang pertandingan. Bol juga mestilah mempunyai angka penunjuk berat dan nombor saiz bola mengikut kesesuaian tangan. Bol yang digunakan di dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa atau Persekutuan Petang Kebangsaan. Bola jack juga berbentuk bulat tetapi diperbuat daripada kayu keras. Ianya mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Bola jack ini boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Permainan petang juga menggunakan gelung sebagai batas kaki ketika bermain petang, manakala alat pengukur jarak digunakan untuk mengukur jarak bol yang terdekat dengan kedudukan jack. Para pemain boleh menggunakan pelbagai jenis kain untuk membersihkan bol semasa pertandingan. Beg petang haruslah mempunyai saiz yang sesuai untuk mengisi dan membawa peralatan petang. Yang seterusnya ini pula adalah gelanggang dan yang terakhir adalah borang markah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamuddin bin Rahman dengan angka matrik D202010955612. Saya akan memulakan pembahasan kami iaitu mengenai Undang-Undang Rasmi Permainan Petang. Bagi artikel 21 hingga artikel 24 iaitu pergerakan bola. Antara yang terdapat dalam artikel 21 hingga 24 adalah had masa untuk bermain, bola bergerak, melontar bola selain pada bola sendiri, melontar bola yang melanggar peraturan. Dan saya akan menggunakan penjelasan bagi artikel 21 iaitu tempoh masa melontar bola. Bila jack telah dilontar, pemain mempunyai 1 minit untuk membaling bola, iaitu selepas 1 minit pemain membaling bola, maka mereka akan diberi masa 1 minit membuat persiapan dan membuat balingan bola. Masa giliran dikira 1 minit sebagai saja
bola atau sebelumnya atau Jack berhenti. Jika mata ataupun poin terpaksa diukur, masa 1 minit dikira mula sebaik saja penggunaan tamat. Peraturan yang sama juga telah dipakai bagi balingan Jack selepas setiap masa tamat balingan, iaitu N. Bagi pemain yang tidak mematuhi peraturan ini, boleh dikenakan denda seperti di bawah artikel 10. Bagi artikel 25 hingga 31 merupakan mata dan pengguran. Dalam artikel ini terdapat isi seperti mengalih bola untuk sementara, mengukur untuk mata, mengambil bola sebelum pengesahan mata dibuat, menggerakkan bola atau Jack, bola yang sama jarak dengan Jack, bahan asing yang melekat pada bola dan Jack, tuntutan-tuntutan. Dan saya akan meneruskan penerangan bagi artikel 25, iaitu mengalih bola untuk sementara. Yang bermaksud untuk pengukuran mata, bola ataupun apa-apa halangan yang berada di antara kedudukan Jack dan bola boleh dialih sementara waktu setelah kedudukannya ditandakan. Selepas pengukuran, bola dan apa-apa halangan hendaklah diletakkan kembali di tempat asal. Jika halangan tersebut tidak boleh dialih, pengukuran perlu dibuat secara klipes, di mana seorang pengadil ataupun arbiter boleh mengalih bola untuk bagi tujuan pengukuran mata, dan selepas pengukuran mata telah tamat, maka bola tersebut ataupun apa-apa halangan hendaklah diletakkan di tempat yang asal. Bagi manakala untuk bagi artikel 32 hingga 41, iaitu mengenai disiplin, di antara sisi ataupun disiplin yang terdapat dalam artikel tersebut adalah denda untuk pasukan atau pemain yang tidak hadir, kehadiran pemain yang lewat, penggantian pemain, denda-denda dalam permainan, cuaca buruk, fasa baru permainan, perkongsian hadiah, perkelakuan kurang sopan, tugas-tugas pengadil, dan juga keanggotaan dan keputusan lembaga juri. Dan saya akan meneruskan penerangan saya mengenai artikel 40, iaitu tugas seorang pengadil. Pengadil merupakan seorang yang telah dilantik untuk mengadil satu-satu pertandingan. Hendaklah mengadili pertandingan tersebut berpandukan peraturan-peraturan pertandingan. Pengadil adalah mempunyai kuasa untuk menggantung, menghalang mana-mana pemain pasukan daripada meneruskan pemain jika tidak mahu mengikuti ataupun mematuhi keputusan, di mana seorang pengadil harus membuat satu keputusan yang muktamad daripada keseluruhan artikel 1 hingga artikel 41. Penonton berlesen ataupun permit yang boleh menyebabkan berlakunya insiden buruk akibat salah lakunya akan dilakukan oleh pengadil ataupun arbiter kepada Badan Induk Petong. Mereka kemudiannya boleh disama untuk hadir di mesyuarat disiplin yang akan memutuskan denda yang akan dikenakan kepadanya, di mana sini seorang pengadil ataupun arbiter boleh mengenakan denda kepada seorang penonton ataupun yang berpermit yang boleh menyebabkan halangan di dalam satu permainan. Dan saya akan meneruskan ataupun menyerahkan pembintangan saya kepada pembintang yang seterusnya. Assalamualaikum dan hai, nama saya Fatin Syafiqah binti Muhammad Rusidi, pemegang nombor metrik di 2020-1095693. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa manfaat daripada permainan petang. Sukan petang adalah sukan yang tidak memerlukan kita untuk mengeluarkan banyak tenaga seperti sukan-sukan yang lain. Sebaliknya, sukan petang ini mampu mengasah bakat dan kemampuan diri untuk menyusun taktik dan strategi untuk mengalahkan pihak lawan. Sukan ini juga mampu melatih diri untuk bersifat lebih sabar. Istimewanya sukan ini, ia dapat memenuhi konsep sukan untuk semua kerana seseorang yang tidak dikurniakan kelebihan dari segi fizikal, kecergasan, stamina, konsentrasi dan kewangan juga boleh menceburi sukan ini.
Petang sebagai satu kegiatan sukan dapat memenuhi konsep kecergasan seumur hidup. Faktor usia dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi ukuran atau kelebihan kepada seseorang pemain. Semua peringkat umur pemain dari peringkat sekolah rendah membawa kepada alam remaja, belia, dewasa dan warga tua juga boleh menguasai sukan petang dengan baik dan bijak. Selain itu, sukan petang ini juga amat mudah untuk dipelajari dengan memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu mampu bermain petang dengan baik. Ia juga tidak memerlukan pergerakan yang banyak kerana permainan dilakukan dalam gelanggang yang kecil berukuran 15 meter darab 4 meter yang minimum. Dan tiada had masa ditentukan untuk menghabiskan permainan ini. Dari segi kos pula, permainan petang adalah one-time investment yang mana permainan petang hanya dibeli sekali sahaja dan selagi ianya tidak pecah atau hilang, ia boleh digunakan bertahun-tahun lamanya. Dalam permainan petang, pemain digalakkan berbincang sesama sendiri sebelum dan selepas melakukan sesuatu pergerakan. Tindakan ini secara tidak langsung dapat melahirkan semangat kerjasama, toleransi, persefahaman, sabar dan cekal apabila berhadapan dengan pihak lawan serta mewujudkan kerjasama yang baik dalam pasukan. Demikianlah serba sedikit perkongsian tentang manfaat dan kelebihan permainan petang. Sekian saja. Terima kasih.